Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu harap semua murid-murid sihat dan boleh belajar dengan tenang dan selesa. Okey, hari ini kita akan teruskan pelajaran dengan tajuk perbundakan. Okey, bundakan nombor kepada angka bererti tertentu. Okey, minggu lepas murid-murid dah belajar tentang mengenali bilangan angka bererti. Cikgu harap dekat situ pun murid-murid dah faham. So hari ini kita akan belajar bundakan sesuatu nombor kepada bilangan angka bererti yang tertentu. Okey, bila kita bercakap tentang nombor, untuk tingkatan 3 ni, nombor piawai kita belajar ada dua jenis. Yang pertama nombor bulat, yang kedua nombor perpuluhan. Okey, so yang pertama kita akan belajar cara bundakan nombor bulat. Okey, kalau murid-murid ada buku teks, murid-murid boleh rujuk muka surat 35, contoh 2. Okey, so sekarang ni nombor bulatnya adalah 63,479. Okey, bundakan nombor ini kepada dua angka bererti. Okey, jadi sesuatu nombor yang bukan sifar, kita mesti baca bermula dari kiri. Okey, baca dari kiri. So, dia suruh bundakan kepada dua angka bererti, maknanya ini angka bererti yang pertama, ni nombor 3 ni adalah angka bererti yang kedua. Okey, next. Sebelah nombor 3 adalah nombor 4. Okey, nombor 4 ni belum lebih daripada 5 kan? Jadi bila 4 ni belum lebih daripada 5, maknanya sebelah nombor 4 ni iaitu nombor 3, kita hanya perlu tambah dengan kosong. So, apa yang berlaku? Jadi bila kita dah tambah kosong tadi, kita pun salin balik soalan bermula dengan angka bererti yang pertama tadi, 6. 3 dah tambah dengan kosong, dia jadi 3. Okey, nombor 4, 7 dengan 9, semua bertukar jadi kosong. Sebab apa? Sebab kita dah bundakan. Okey, so sekarang ni, masa kita belajar yang minggu lepas tu, tentukan bilangan angka bererti 63,000 bermaksud kat sini sama dengan berapa angka bererti? Dia bergantung kepada apa yang soalan minta kan. So dekat soalan ni, kita suruh bundakan kepada dua angka bererti. Jadi 63,000 ni bersamaan dengan dua angka bererti. Kita hanya ambil dua nilai yang di depan saja. Kosong yang di belakang ni tak bererti pun. Tiada nilai. Walaupun dia tiada nilai angka bererti, tetapi kita kena ambil kira juga dalam
penulisan jawapan. Sebab apa? Sebab dalam soalan dia bagi 63,479. Bermaksud semua jumlah ini merujuk kepada puluh ribu. Faham? Puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Takkanlah bila awak tulis jawapan, tiba-tiba disebabkan awak nak ambil 2 angka bererti, awak pun hilangkan kosong-kosong. Jawapannya jadi 63 sahaja. Takkanlah daripada puluh ribu, bila kita bundakan tiba-tiba jadi puluh sahaja. Ribu tu awak buang. Mana boleh macam tu kan? Contohlah, katalah kita ada RM80,363. Dia suruh bundakan kepada angka bererti yang terdekat. Takkan daripada 83,636 tadi tiba-tiba jadi RM83 sahaja. Rugilah semua orang yang buat bisnes kan. So, jawapannya 63,000. Setelah dibundakan kepada 2 angka bererti. Okey, kita tengok contoh B. RM2,476. Okay, kita bundakan kepada 2 angka bererti juga. Okay, so disebabkan dari kiri tu angkanya bukan sifar, jadi kita perlu kira terus dari kiri. Okey, 2 ni adalah angka bererti yang pertama, 4 ni adalah angka bererti yang kedua. Okey, jadi selepas nombor 4 tu adalah nombor 7. 7 ni dah lebih dari 5. Jadi, kita perlu tambah 1 kepada nombor 4. So, kita tulis balik jawapan yang baru. 2,000. 4 tambah 1 jadi 5. Okey. Selepas tu, nombor yang berikutnya akan bertukar jadi 0, 0. Sebab kita dah bundakan. Okey. So, jawapannya adalah 2,500. Ingat ya, 2,500 ni bersamaan 2 angka bererti. Kosong-kosong ni kita tak kira ya sebagai angka bererti. Kalau awak ingat lagi masa minggu lepas awak belajar, untuk nombor bulat, nilai sifar yang di belakang tidak dikira sebagai angka bererti. Tapi kita perlu tulis. Sebab bila kita bundakan nombor, soalan asal nilainya sebanyak ribu kan, ada ribu. Ada 4 digit. Takkan tiba-tiba bila bundakan tinggal 2 digit. Mestilah 4 digit juga. Okey. Lagi. Contoh ketiga ya. Contoh ketiga ni kita nak tengok bundakan nombor perpuluhan ya. Macam mana nak bundakan nombor perpuluhan? Okey, so soalannya adalah 68.79. Bundakan kepada 3 angka bererti. Okey, so kita kira dari sebelah kiri
1 angka bererti. Yang 6 ni bersamaan 1 angka bererti. Nombor 8 ni 2 angka bererti. Dan 7 ni adalah 3 angka bererti. Okay, next. Kita tengok nombor yang berada sebelah 7 iaitu 9. 9 ni nilainya lebih dari 5. So, bila lebih dari 5, kita kena tambah 1 kepada nombor 7. Jadi jawapannya 68.7 tambah 1 jadi 8. 9 tu akan bertukar jadi 0. So sekarang ni, ini adalah nombor perpuluhan. Untuk nombor perpuluhan, sifar yang berada selepas titik perpuluhan dikira sebagai angka bererti. Jadi kalau awak tulis jawapan 68.80 sebagai jawapan, ini dikira 4 angka bererti. Sedangkan dalam soalan dia minta bundakan kepada 3 angka bererti. Jadi awak kena buang kosong di belakang tu. Bila buang kosong di belakang, dia akan jadi 68.8. So, yang 68.8 ni bersamaan 3 angka bererti. Jadi jawapannya adalah 68.8. Okey. Logik lah kan ya, sebab soalan 68.79. Bila kita bundakan jadi 68.8. Masih tak jejaskan nilai apa tu? Maksudnya nilainya hanya gelincir sedikit lah. Selepas kita bundakannya, tak jejaskan nilai digit perpuluhan dan juga nilai digit sar. Okey, kita tengok soalan kedua, soalan B. Okey, katalah kita ada 0.008.025. Okey, bundakan kepada 3 angka bererti. Okey, kelas. Masa awak belajar minggu lepas, untuk nombor perpuluhan, nilai sifar yang berada di hadapan. Ni, maksud cikgu yang ni, yang 3 ni. 3 sifar ni. 3 sifar sebelum nilai nombor 8 ni. Nilai sifar yang berada di hadapan sebelum sesuatu nombor itu tidak dikira sebagai angka bererti. Jadi, bila disuruh bundakan kepada 3 angka bererti, nombor yang dikira adalah bermula dari nombor 8. Seterusnya, kosong yang di tengah. Kalau sifar yang berada di tengah, itu memang kita kira sebagai angka bererti. Okay, so kita stop sampai nombor 2. Sebab dia nak 3 angka bererti. Next, sebelah nombor 2 adalah nombor 5. Okey, 5 ni kita kira lebih dari 5. Jadi kita perlu tambah 1 kepada nombor 2. Jadi kita salin jawapan yang baru. 2 tambah 1 jadi 3. 5 tu selepas bundakan bertukar jadi sifar. Okey. So, sekarang ni kita kira. Ada berapa bilangan angka bererti dalam jawapan ni? Okey. Kita ingat balik.
nilai sifar yang berada di hadapan sesuatu nombor yang bukan sifar tidak dikira sebagai angka bererti. Jadi, ini angka bererti yang pertama, kedua, ketiga. Okey. Nilai sifar yang berada selepas titik perpuluhan dikira sebagai angka bererti. So, kalau kita tengok jawapan ini telah jadi 4 angka bererti. Ya. Sedangkan soalan nak 3 angka bererti. Maknanya, untuk jadikan 3, kita perlu buang sifar yang keempat tu. Okey. Next. Cikgu tambah lagi satu contoh. Kita ambil soalan B tadi, 0.008025. Tapi kali ini kita bundakan kepada satu angka bererti. Okey. So, mula-mula kita kira nombor apa yang akan jadi angka bererti yang pertama. Ingat untuk nombor perpuluhan, sifar semua sifar sebelum sesuatu nombor yang bukan sifar itu dikira bukan angka bererti. Jadi inilah angka bererti yang pertama. Disebabkan dia nak bundakan kepada satu angka bererti, so kita bulatkan satu sahaja nombor, iaitu 8. Okey, selepas nombor 8, nombor sifar. Sifar ni nilainya adalah kurang dari 5. Maknanya dekat nombor 8 ni tambah kosong. Jadi, kita tulis jawapan dia 0.008 tambah 0.8. Yang selepas tu semua jadi kosong. Okey. So, kalau awak tulis macam ni, kalau kita kira semuanya ada berapa angka bererti ni? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka bererti. Sedangkan soalan minta 1 angka bererti. Jadi jawapannya, untuk jadikan 1, kosong yang di belakang ni kita perlu buang. So, tinggallah 0.008. Ini jawapan dia. Okey, setakat ini jelas atau tidak? Okey, kalau jelas, murid-murid boleh buat homework. Kita ada 2 homework. Okey, homework pertama dalam kertas modul. Muka surat 4. Soalan nombor 2. Dalam buku modul, murid-murid boleh buat
Muka surat 10. Soalan 2 juga. Okey, seterusnya. Kita nak bagi soalan yang melibatkan gabungan operasi dulu. Apa itu gabungan operasi? Maknanya dalam soalan tu ada gabungan lebih dari satu operasi. Operasi, tambah, tolak, darab, bahagi dan kurungan. Hello, Assalamualaikum. Ha. Budak ni tak wujud. Bukan tak wujud. Tak ada respon. Tak tahu. Memang. Itu? Ya Allah, ya Rabbi. Sekejap. Cek sekejap lagi aku ada kelas ni. Dia ada kat situ ke? Alamak. Sekejap. Boleh bagi nombor dia? Memang ada pun Pak Iman dalam kelas 3I. Tak, dia sekarang nak masuk dalam grup kelas je ke macam mana? Sekejap, tak clear. Apa dia?